Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dapat mengikuti tuition online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baiklah, sebelum kita mulakan dahulu, ingin cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Widat binti Osman dan cikgu mengajar di SMK Tuanku Lailatul Syahrin. Cikgu juga mengajar subjek sains tingkatan 3 dan juga biologi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, jadi cikgu harap agar kamu dapat menyediakan buku dan buku teks kerana di akhir pembelajaran ini nanti cikgu akan menyediakan beberapa soalan untuk anda jawab. Baiklah. Tajuk pilihan yang cikgu pilih hari ini adalah homeostasis pada manusia. Cikgu utamakan pada bahagian ginjal. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pertama sekali adalah supaya kita dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis. Kita hendak juga mengkaji berkenaan dengan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing, menghubungkan perubahan tekanan osmosis darah dengan penghasilan air kencing dan juga menerangkan pembentukan air kencing. Okey, untuk homeostasis, cikgu ingin menjelaskan pada kamu apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis. Homeostasis ni sebenarnya adalah satu proses keseimbangan faktor fizikal dan juga faktor kimia di persekitaran dalam tubuh. Okey, antara faktor fizikal ialah suhu badan dan juga tekanan darah. Bagi faktor kimia adalah pH di dalam darah, tekanan osmosis darah dan juga paras gula dalam darah. Okey, tujuan apa yang memerlukan proses homeostasis ini? Tujuannya adalah untuk memastikan proses fisiologi di dalam badan dapat diteruskan pada kadar yang paling optimum, bertujuan untuk merangsang pertumbuhan hormon serta perkembangan. Dan selain itu juga adalah untuk memastikan kelangsungan hidup organisma. Okey, sekarang kita hendak mengenali bagaimanakah bentuknya dalam sistem ginjal manusia. Okey, dalam sistem ginjal manusia ni sebenarnya terdiri daripada 2 buah ginjal, okey, yang terletak di bahagian belakang rongga abdomen di badan kita. Bagaimanakah kedudukannya? Okey, kita genggam kedua-dua belah tangan, kemudian letakkan tangan kamu di bahagian belakang pinggang kamu seperti kita berada dalam kedudukan senam diri. Okey, kedudukan yang senam diri itu, okey, di situlah kedudukan ginjal kita. Okey, untuk bentuk ginjal, yang kita tahu ginjal ni dia berbentuk seperti kacang. Okey, dengan saiznya adalah lebih kurang berukuran 12 cm panjang dan 7 cm lebar.
Okey, bagaimana bentuk yang lebih kurang 12 cm panjang dan 7 cm lebar? Genggamkan tangan kita. Okey, inilah anggaran bentuk ginjal kita. Okey, dia sebenarnya lebih kurang sahaja. Bentuk ginjal dia seketul sebesar penumbuk. So dia akan diletakkan di pada bahagian belakang rongga abdomen kita. Okey. So ginjal ini ada dua bahagian, iaitu di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kebiasaannya salah satunya akan berada kedudukan paling tinggi sikit je tinggi dia daripada kedudukan di bahagian abdomen. So dia tidak sama tinggi. Okey, seterusnya adalah kita hendak mengenali struktur pada bahagian ginjal. Okey, pertama sekali, okey, di dalam saluran darah terdapatnya vena dan juga arteri. Okey, vena cava posterior dan juga yang ini adalah aorta dorsal. Kemudian terdapat juga vena renal. Okey, jangan terkejut jika ada perkataan renal. Renal ini membawa maksud merujuk kepada buah pinggang. Okey, ada juga arteri renal sebelah kiri. Vena renal menyingkirkan darah yang sudah ditapis. Of course lah, vena dia akan membawa darah terdioksigen, manakala arteri membawa darah beroksigen. Okey, maksudnya arteri membawa darah bernutrien, vena ni adalah membawa bahan yang telah disingkirkan. Okey. Arteri renal sebelah kiri biasanya membawa darah beroksigen bersama dengan bahan kumuh bernitrogen ke ginjal. Kenapa dibawa ke ginjal? Sebab kita nak buang semua bahan kumuh yang ada di dalam badan kita ini. Okey, kemudian kita ada bahagian yang dikenali bahagian korteks. Sekejap lagi saya akan tunjukkan, cikgu akan tunjukkan gambar rajah pada bahagian ginjal. Okey, kemudian di dalam korteks, di dalam ginjal terdapatnya korteks pada permukaan pertama. Permukaan kedua adalah medula. Yang seterusnya ini adalah ginjal kanan. Okey, ureter dia membawa air kencing ataupun urin dari ginjal pergi ke pundi kencing. Okey, di sini adalah pundi kencing di mana tempat penyimpanan urin, dan kemudian air kencing ini akan disalurkan melalui uretra untuk disingkirkan dari badan. Urin yang akan disingkirkan dari badan. Okey, kita lihat. Ini adalah ginjal bagi mamalia. Okey, mamalia kita pun adalah salah satu padanya. Okey, sebagai contohlah, vena renal, arteri renal. Okey, di dalamnya terdapatnya nefron. Okey, sebenarnya di dalam ginjal terdapat lebih kurang 1 juta nefron. Okey, nefron ni adalah satu unit yang berfungsi untuk ginjal, yang berfungsi untuk proses pergumuhan dan juga proses pengosmokawal aturan. Okey, di dalam ginjal ni kalau kita perhatikan ya pada keratan membujur ini, okey, kita dapati adanya permukaan-permukaan yang kita lihat, iaitu korteks yang saya sebutkan tadi. Ini adalah bahagian korteks. Kemudian adanya pada bahagian medula. Okey, dan di depan itu adanya bahagian pelvis. Lapisan yang ketiga ni adalah pelvis, dan yang terakhir sekali adalah saluran ureter. Okey, saluran ureter di mana darah ini akan masuk dekat dalam ginjal. So yang keluar nanti adalah terhasilnya urin. Okey, sangat cantik ciptaannya. Bayangkanlah daripada darah dia bertukar kepada satu bahan cecair yang tidak berwarna, ataupun jika badan kita kurang garam, lebih garam, so dia akan menghasilkan air kencing yang lebihan. Okey, kita akan tengok Alright. So, ini adalah gambar rajah kerata rentas. Ini adalah lukisan medik, okey, lukisan bagi kedoktoran, di mana bahagian ini adalah bahagian korteks, bahagian pelvis, medula dan ureter. Okey, di atas ini adalah kelenjar renal di belakang ini. So di atas ni adalah kelenjar adrenal. So sebenarnya kelenjar adrenal terletak di atas bahagian ginjal. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak tengok pula iaitu struktur nefron. Okey, struktur nefron tunggal. So kita nak lihat. Okey, dekat manakah kedudukan nefron? Okey, kedudukan nefron ni sebenarnya dia berada di dua kawasan.
iaitu sebahagian berada di bahagian korteks dan sebahagian lagi berada di kawasan medula. Okey, sebahagian di kawasan korteks, sebahagian lagi di kawasan medula. Okey, apa yang kamu boleh perhatikan di sini? Di kawasan ini adalah adanya glomerulus, adanya kapsul Bowman, okey, kemudian ada tubuh berlingkar proksimal. Di bahagian medula terdapatnya gelung Henle. Okey, kemudian naik balik, kita akan jumpa balik tubuh berlingkar distal dan kemudiannya adanya tubuh pengumpul. Tubuh pengumpul biasanya dia duduk di dua kawasan, iaitu bahagian korteks dan juga kawasan medula. Sebab apa? Kita akan lihat kerana peranannya adalah sangat penting sebab dia ada kaitan dengan kelenjar endokrin kita. Okey, dan ada satu lagi di sini, kalau kamu tengok, kamu perhatikan di sini terdapat banyak kapilari darah. Okey, terdapat banyak kapilari darah. Kenapa banyak kapilari darah pada struktur nefron ni? Kerana dia banyak kapilari darah adalah disebabkan oleh selepas ini akan ada proses di mana air akan diangkut semula ke dalam badan dan juga berlaku juga proses osmosis dan juga proses pengangkutan aktif. Okey. So sebab itulah adanya jaringan kapilari darah di sini. Okey. Kita lihat pada bahagian yang seterusnya iaitu struktur nefron ni. Okey, kita tengok bagaimanakah arah pergerakan darah ini dan macam mana dia akan bergerak masuk di dalam struktur nefron. Okey, pada hujung nefron ni adanya cabang arteri renal. Kita ingat arteri renal ini dia membawa bahan-bahan buangan. Okey, dan juga ada juga oksigen. Okey, kemudian pada hujung nefron ni dia akan masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey, sebelum dia masuk ke dalam kapsul Bowman, of course arteri renal akan berjumpa dulu dengan satu bahagian yang kita namakan dia sebagai glomerulus. Glomerulus ni adalah satu dia gumpalan darah yang dalam tu yang berada di dalam kapsul Bowman. Okey. Kemudian daripada kapsul Bowman dia sudah terturas keluar masuk ke dalam kapsul Bowman, dia akan dibawa pergi ke tubuh berlingkar proksimal. Kemudian dia akan dibawa pergi ke liku Henle. So liku Henle ini adalah bahagian yang berbentuk U. Okey, yang bahagian berbentuk U di sini. Kemudian dia akan pergi dia akan naik pergi ke tubul berlingkar distal di sini. Tubul berlingkar distal dan akhirnya ia akan dibawa pergi ke tubul pengumpul dan akhirnya ianya dibawa pergi ke pelvis. Pelvis ni di mana dia terkumpulnya bahan buangan untuk diangkut pergi ke ureter dan pergi terus keluar daripada badan melalui uretra. Okey. Baiklah. Bagi pembentukan urin. Okey, pembentukan urin, pelajar kena ingat, pembentukan urin ni dia ada 3 proses utama. Okey, proses yang pertama sekali adalah proses ultraturasan. Proses yang kedua adalah proses penyerapan semula dan proses yang ketiga adalah rembesan aktif. Okey, biasanya untuk proses ultraturasan ini sebenarnya adalah satu proses bagaimana darah dituras keluar ke dalam kapsul Bowman. Okey, kemudian untuk penyerapan semula ini pula adalah bahagian penyerapan dua bahan sama ada air ataupun garam mineral. Okey, untuk rembesan yang aktif, bagi rembesan aktif ni kita akan lihat bahan yang ada di dalam badan kita dia akan keluarkan secara pengangkutan aktif. Okey, kita lihat ya. Kita lihat dahulu untuk bahagian kapsul Bowman dan juga glomerulus. Okey. Ini biasanya soalan sering ditanya berkenaan dengan kenapakah terdapatnya perbezaan di antara arteriol afferent dan juga arteriol efferent. Okey, yang mana satu arteriol afferent, yang mana satu efferent. Okey, bahagian arteriol afferent adalah darah yang mula masuk ke dalam glomerulus dekat kapsul Bowman. Okey, kemudian yang keluar adalah arteriol efferent. Okey, darah masuk,
arterial afferent. Darah keluar daripada kapsul Bowman ni adalah arterial efferent. Okey. Kita lihat. Di sini terdapat dua bentuk. Kalau kita nampak di sini, ada dia punya diameter dia berbeza-beza. Okey, di arterial afferent, dia punya diameternya adalah lebih besar berbanding dengan arterial efferent. Kenapa dia perlu ada perbezaan diameter ini? Okey, tujuan ada perbezaan diameter ini adalah untuk meningkatkan tekanan hidrostatik. So, ini ada memainkan peranan untuk proses ultraturasan. Okey, so sekarang ni kita dah nampak bahagian glomerulus, adanya kapsul Bowman ya. Okey, sekarang kita akan tengok proses ultraturasan. Okey, proses ultraturasan ni untuk kaedah pembentukan urin, okey, yang seperti yang cikgu cakap tadi, iaitu bahagian arterial efferent ni mengangkut darah keluar daripada glomerulus. Dia adalah bahagian yang kecil berbanding dengan arterial afferent yang mengangkut darah ke dalam glomerulus. Okay, kenapa yang adanya perbezaan diameter ni? Okay, adanya perbezaan diameter ni adalah disebabkan oleh dia akan menghasilkan satu rintangan yang tinggi dan tekanan yang tinggi dalam aliran darah. Ini membolehkan ianya menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi di dalam glomerulus. Jadi bila ada tekanan hidrostatik yang tinggi dalam glomerulus ini, ianya menyebabkan ultraturasan berlaku di dalam glomerulus. Okey, proses ultraturasan ini berlaku. Kamu kena nyatakan perkataan ultraturasan untuk mendapatkan markah. Okey, seterusnya adalah apakah yang akan ada di dalam ni Okey. Disebabkan oleh tindakan ini, dia menyebabkan bendalir di dalam glomerulus ini dipaksa keluar daripada kapsul Bowman. Okey, dia akan glomerulus dipaksa keluar ke dalam lumen kapsul Bowman. So bahan-bahan tadi tu dia akan dipaksa keluar. So apa yang akan ada di dalam kapsul Bowman? Okey, benda yang ada di dalam kapsul Bowman adalah air, urea, asid amino, garam dan juga glukosa. Okey, bahan yang tidak keluar ataupun tidak boleh terturas keluar ke dalam kapsul Bowman adalah molekul besar seperti protein darah. Okey, kerana apa? Protein darah ini adalah molekul yang besar, jadi dia tidak boleh masuk dalam kapsul Bowman. Kalau katakanlah ini terjadi, bermaksud ada molekul darah masuk ke dalam awak punya kapsul Bowman, ini bermaksud kita punya ginjal ada masalah. Okey. So sekarang ni kita lihat pula bahagian penyerapan semula. Okey, untuk penyerapan semula turasan glomerulus ni biasanya dia mengalir daripada kapsul Bowman ke dalam tubul uriniferus. Apa pula tubul uriniferus ni? Okey, tubul uriniferus ni adalah salah satu bahagian yang ada di dalam ginjal kita. Okey, proses penyerapan semula ni berlaku di sepanjang keseluruhan tubul uriniferus, iaitu nefron lah. Okey, penyerapan semula ni dia akan berlaku. So bagaimana dia berlaku? Kita lihat satu persatu di setiap tubul. Tubul yang pertama adalah di tubul berliku proksimal. So lepas daripada kapsul Bowman kita akan berjumpa dengan tubul berliku proksimal. Okey, di mana dekat tubul berliku proksimal ni 75 sehingga 80% air ni akan diserap semula ke dalam kapilari darah. Ingat tak tadi? Di dalam nefron tadi adanya kapilari darah. So di sinilah di mana proses penyerapan semula berlaku. Okey, untuk air adalah secara osmosis. Okey, manakala untuk glukosa, asid amino dan beberapa ion mineral yang lain biasanya diserap semula ke dalam aliran darah secara pengangkutan aktif. So you kena ingat, untuk air proses dia osmosis. Untuk glukosa, asid amino dan juga beberapa ion mineral seperti ion natrium dengan ion klorida, so kita menggunakan pengangkutan aktif. Okey. Seterusnya adalah kita turun pula, kita masuk dekat bahagian di liku Henle. Okey, liku Henle ni dia ada dua peranan. Dia liku Henle yang menurun,
Okey, bila yang menurun tu 15% air biasanya diserap semula secara osmosis. Okey, manakala kalau bahagian yang menaik pula tu, yang bahagian bentuk U yang naik tu, okey, biasanya ion natrium dan juga ion klorida akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Okey. Penyerapan semula yang terakhir iaitu di tubul berliku distal, iaitu di bahagian atas balik, dan juga duktus pengumpul. Okay, jumlah air dan garam yang diserap semula daripada turasan di dalam tubul ini biasanya dia bergantung kepada kuantiti air dan juga garam di dalam badan kita. Bermaksud apa yang kita makan, ini yang akan berlaku dekat ginjal kita. Okay, penyerapan semula air biasanya akan dikawal oleh sistem endokrin. Okay, sistem endokrin ada dua benda yang ada di dalam sistem endokrin ini. Yang mengawal air adalah hormon antidiuresis. Kamu kena ingat nama hormon ni. Hormon antidiuresis. Manakala untuk garam adalah hormon aldosteron. Okay, untuk penyerapan garam adalah hormon aldosteron. So ada dua jenis hormon yang kamu kena ingat. Pertama adalah hormon antidiuresis ADH dan satu lagi adalah hormon aldosteron. Okey. Kenapa? Apa peranan antara dua-dua ni? Okey, hormon ADH ini sebenarnya adalah dia menambah ketelapan dinding tubul berliku distal dan juga duktus pengumpul terhadap penyerapan semula air. Okey, untuk hormon aldosteron dia meningkat, maksudnya menambah jugalah ketelapan dinding tubul berliku distal dan juga duktus pengumpul terhadap penyerapan semula garam. So kena ingat ADH adalah untuk air. Okey, kalau untuk hormon aldosteron untuk garam. Okey, biasanya turasan ni, hasil turasan ini akan mengandungi 3 bahan iaitu air, garam dan juga urea. Urea ni yang memberikan bau lah. Okey, turasan disalurkan ke dalam pelvis di dalam ginjal, akhirnya dihantar ke ureter dan seterusnya dibuang daripada badan melalui uretra. Okey, ini adalah dia punya ni saja. Okey, kalau kita lihat, perhatikan di sini. Okey, di mana adanya bahan-bahan yang tadi yang cikgu ceritakan tadi. Okey, bahan-bahan yang akan diserap, dikeluarkan semula. Okey. Kemudian kita lihat urin ni biasanya mengandungi 95% air dengan urea, amonia, asid urik, natrium klorida dan juga ion kalium. Okey. Yang seterusnya ini adalah jadual supaya kita, kalau kamu nak tengok baliklah macam mana bahan ni diserap semula. Okey. Ringkasannya, di tubul belika distal ni adanya glukosa dan asid amino melalui pengangkutan aktif. Adanya juga penyerapan semula oleh air secara osmosis. Di liku Henle, garam mineral dan juga air. Tubul berlingkar distal pun dia adanya garam mineral. Ni. Okey, yang ini adalah tubul berlingkar proksimal. Okey. Kita tengok yang terakhir untuk pembentukan urin. Okey, ini adalah bagaimana rembesan aktif ni dijalankan, sebab dalam peperiksaan pernah juga ditanya 3 proses ini. Bagaimanakah urin dibentuk? Okey, bahan rembesan yang ketiga adalah rembesan aktif, yang ketiganya adalah rembesan aktif. Bahan buangan dia seperti urea, asid urik dan amonia dipam keluar daripada kapilari darah ke dalam tubul berliku distal secara pengangkutan aktif. Okey, selain daripada itu, dadah dan juga alkohol juga dirembes keluar daripada kapilari darah secara resapan ringkas. Mesti ada yang tanya, macam mana orang nak cek orang ni ada ambil dadah ataupun tidak? Okey, sebab dadah memang boleh dikeluarkan daripada badan kita di dalam urin. Okey. Rembesan ini adalah untuk mengawal atur aras pH darah dan melaraskan komposisi air kencing. Okey, hanya partikel kecil saja yang dapat ditapis, okey, seperti air, urea, asid amino, garam dan juga glukosa.
molekul besar tadi iaitu seperti protein plasma, seperti protein darah dan juga badan sel tidak dapat menebusi liang kecil yang terdapat pada dinding kapilari dan juga kapsul Bowman. So untuk turasan yang terakhir di dalam duktus pengumpul ni biasanya kita panggil dia sebagai air kencing. Ada juga dalam air kencing ni juga ada beberapa bahan bernitrogen seperti urea, asid urik, amonia, kreatinin. Ada juga garam dan juga unsur surih lain iaitu daripada pigmen hempedu. Biasanya kuantiti air kencing ini dia bergantung kepada jumlah air yang diserap semula dari tubuh beliku distal dan juga duktus pengumpul. Jika banyak air yang diserap semula, yang ini selalu tanya. Jika banyak air diserap semula, so jumlah air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Maksudnya banyak air yang diserap semula tu adalah air yang tak mula-mula tadi dituras ke dalam ginjal, maksudnya air di dalam ginjal tu diserap balik ke dalam badan. Bila serap balik, so baki yang tinggal itu adalah bahan-bahan buangan. Sebab itulah dia akan menjadi sedikit dan pekat. Selalunya ada warna kuning lah. Jika sedikit air yang diserap semula, maksudnya badan kita ambil air tu sikit je, tak banyak. So jumlah air kencing yang terhasil biasanya adalah banyak dan juga cair. Air kencing ni biasanya jadi warna putih dan kuantitinya adalah sangat banyak. Terutamanya kita ni pada bulan puasa lah. Kalau bulan puasa ini memang selalunya pelajar-pelajar kalau kita perasan lepas bersahur, lepas bersahur tu mesti nak buang air kecil. Sebab apa? Sebab pada pemahaman kita, bila kita lebih banyak minum air, so badan kita cukuplah kuantiti air yang diperlukan pada ketika itulah. Tapi sebenarnya kalau kamu nakkan air dalam badan tu cukup, pada bulan puasa inilah terutamanya, jika boleh berbuka puasa, minumlah air kosong, dalam 300 ml air. Lepas tu, lepas solat maghrib, kemudian selepas solat isyak, lepas itu selepas solat tarawih, dah berapa kali dah kita boleh minum tu. Kemudian waktu sahur. So dah lebih kurang, kalau kita ambil lebih kurang 350 ml air, so lebih kurang 2 liter dah kita minum. Untuk satu hari. Jadi kat sini adalah ringkasan proses pembentukan air kencing. So proses pembentukan air kencing ni hanya ringkasan Mula-mula tadi ni untuk proses hasil ultraturasan. So ini di glomerulus. Adanya air, glukosa, asid amino, garam dan juga urea. Kemudian diturun dekat sini, ini kita namakan sebagai tubul beriku proksimal. Adanya berlaku serapan semula iaitu semua glukosa, asid amino, beberapa garam secara pengangkutan aktif, air secara osmosis. Bila turun ni, bentuk huruf U ni kita panggil dia sebagai liku Henle. Bila dia turun liku Henle ni, so dia berlaku proses serapan semula air secara osmosis. Dia naik pula serapan semula garam secara pengangkutan aktif. Bila berada di sini, ini adalah tubul belingkar distal dan ini adalah tubul pengumpul. Dua-dua ini menjalankan proses serapan semula air dan juga garam di mana ianya dikawal oleh ADH dan juga aldosteron. Berpusing-pusing dia. So kita tengok. Yang ini adalah proses pengosmokawal aturan. Proses pengosmokawal aturan ni bermaksud kita nak membetulkan daripada yang tak betul menjadi betul balik. Jadi normal balik. Cikgu ambil satu Mekanisme pengosmokawal aturan ni yang berdasarkan prinsip mekanisme suap balik negatif. Mekanisme suap balik negatif. Proses pengosmokawal aturan dalam ginjal biasanya dia memerlukan beberapa komponen. Benda ini kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu antara bahan dia oleh rakan cikgu, iaitu antara bahannya adalah yang pertama sekali adalah perlu ada stimulus. Stimulus ni adalah apakah perubahan nilai yang berlaku di dalam persekitaran dalaman tu.
Okey, kemudian dia adanya reseptor, iaitu benda yang akan mengesan stimulus. Okey, bahan yang akan mengesan stimulus. Kemudian kita akan ada yang ketiga adalah mekanisme pembetulan. Jadi mekanisme pembetulan ni dia akan melibatkan 3 benda. Okey, kemudian yang terakhir sekali dia adanya efektor. Maksudnya dia hendak melakukan pembetulan bagi benda yang tak betul. Okey. Alright. Terlihat yang seterusnya. So ini adalah pengosmo kawal aturan oleh ginjal. Di dalam gambar rajah ini diberikan 2 keadaan, 2 situasi, iaitu pertama jika arah tekanan osmosis darah ni menjadi tinggi, yang bahagian atas ini menjadi tinggi, manakala bahagian bawah ini adalah dia menjadi rendah. Okey, cikgu ambil dahulu untuk yang bahagian apabila tekanan osmosis darah menjadi tinggi. Okey, bagaimana tekanan osmosis darah ini boleh menjadi tinggi? Salah satunya adalah apabila kita memakan makanan yang terlalu masin. Okey, selain daripada itu adalah badan kita kehilangan air dalam badan, iaitu melalui proses perpeluhan. Okey, jadi ianya akan meningkat. Bila dia meningkat, maksudnya dia banyak garam dalam badan kita tu. Okey, bila meningkat, tadi kita ada, yang tadi ini stimulus ya. Okey, yang keduanya mesti ada reseptor. Reseptor yang mengesan tu siapa? Okey, reseptor yang mengesan tu adalah osmoreseptor dalam hipotalamus. Okey, jadi dia akan mengesan perubahan. Osmoreseptor. Osmoreseptor. Osmo means osmosis, reseptor yang mengesan osmosis di dalam hipotalamus. Okey, kemudian yang ketiganya dia ada mekanisme pembetulan oleh efektor. Okey, ada 3 benda yang kena ingat. Okay, yang pertama adalah di kelenjar pituitari, kedua kelenjar adrenal dan ketiga adalah air kencing yang akan dihasilkan. Okey, urin akan dihasilkan di sini Dan yang keempat, of course lah, iaitu yang terakhir sekali adalah dia punya gerak balas. Okey, gerak balasnya adalah supaya tekanan osmosis darah tadi akan menurun dan menjadi normal. So ada 4 yang tadi. Okey, yang tadi yang kita tengok ni tadi, stimulus, ada reseptor, ada mekanisme pembetulan, dia mesti ada efektor. Okey, so kita tengok ni. Alright, yang paling utama yang kamu kena lihat adalah di mekanisme pembetulan. Okey, kelenjar pituitari. So kelenjar pituitari yang kita tahu ada berapa? Ada 2 jenis hormon, iaitu satu adalah hormon ADH dan satu lagi adalah hormon aldosteron. Okey, di kelenjar pituitari biasanya dia akan merangsang atau dirangsang untuk merembeskan ADH. Ini ingat ini adalah bila makan benda yang bergaram. Okey. ADH akan dirangsang untuk dikeluarkan. Jadi dinding tubuh belingkar distal dan juga duktus pengumpul ni akan lebih telap kepada air. Lebih telap kepada air ni bermaksud air akan lebih banyak diserap. Okey, air akan banyak diserap masuk ke dalam badan. Okey, lebih banyak air diserap semula ke dalam darah. Okey, kemudian di kelenjar adrenal ni dia akan menghasilkan hormon aldosteron lah. Okey, iaitu kelenjar adrenal ni tidak dirangsang. Jadi bila dia tidak dirangsang, tidak semestinya garam ini tiada langsung untuk proses penyerapan. Masih ada sebenarnya. Okey, sedikit sahaja garam yang diserap semula. Makanya hasilnya nanti adalah air kencing dihasilkan adalah lebih pekat dan juga sedikit. So dia akan jadi berwarna kuning lah. Okey, dia akan jadi lebih pekat. Kenapa? Kemana hilangnya air yang tadi? Sebab air yang tadi tu dah masuk dalam badan sebab dia nak memastikan garam ini dapat dilarutkan. Okey, so jadi dia akan kembali balik ke aras yang normal. Okey, begitu juga sebaliknya. Jika berlaku tekanan osmosis darah ni dia menurun. Okey, bila dia menurun ni kemungkinan besarnya adalah disebabkan kita ambil terlampau banyak air. Okey, kita minum terlampau banyak air. So bila kita minum terlampau banyak air, so reseptor yang akan mengesan ni adalah osmoreseptor dalam hipotalamus. Dia memang akan mengesan perubahan dan akhirnya menjalankan mekanisme pembetulan. Okey, mekanisme pembetulan yang tadi kelenjar pituitari main peranan. Okey, sekarang ni kita tengok kelenjar pituitari ni dia tak ada main peranan. So tidak ada dirangsang ADH.
ADH-nya tidak dirangsang, so kurang air yang akan diserap semula. Bukannya stop terus air bukannya berhenti terus daripada diserap semula. Air ni masih lagi diserap semula tetapi tak banyak, sedikit sahaja. Okey, dekat kelenjar adrenal ni lah dia akan memainkan peranan, iaitu dia merembeskan aldosteron. Jadi dinding mana yang akan lebih telap? Okey, dinding tubuh pengumpul menjadi lebih telap kepada garam. Okey, bila dia lebih telap pada garam, so berlakulah lebih banyak garam diserap semula ke dalam darah. Makanya air kencing yang dihasilkan adalah lebih cair dan lebih banyak. Okey, sebab itu yang kita akan jadi kerap pergi ke bilik air. Okey, jadi tekanan osmosis darah ni dia akan meningkat dan kembali ke normal. Ini dia turun. Okey, sekarang ni dia nak meningkatkan balik supaya dia kembali ke aras normal. Badan kita memang dia akan menjalankan proses ini supaya badan kita dapat menjalankan keadaan yang normal. Okey, sentiasa dalam keadaan normal. Okay, contoh suhu badan kita. Kalau kita suhu badan kita naik, of course dia akan cuba menurunkan suhu badan di dalam badan kita. Sebagai contoh, kita berpeluh. Okey, untuk menyejukkan badan. Okey. Terlihat yang ini adalah ringkasan daripada tekanan osmosis naik dengan tekanan osmosis turun tadi Kelenjar pituitari. Okey, nampak kelenjar pituitari ni kita buat perbandingan Okey, yang ini ada ADH tapi yang ini tak ada ADH. Okey, yang ini lebih telak kepada air tapi yang ini kurang air diserap. Dekat kelenjar adrenal pula, yang ini tidak dirangsang tetapi masih ada lagi garam diserap ke dalam darah. Okey, di sini kelenjar adrenal ni akan merembeskan aldosteron. Maksudnya dinding tubuh pengumpul menjadi lebih telap kepada garam. Jadi lebih banyak garam lah akan diserap. So ini adalah perbandingan untuk penghasilan air kencing. Okey, so kalau kita tengok yang ini tadi, cikgu harap kamu boleh dapat hafal bahagian-bahagian yang diberikan tadi. Okey, sebab soalan ni dia selalunya tanya dalam pelbagai bentuk. Dalam objektif pun ada, di dalam subjektif pun ada dan kadang-kala ada juga eksperimen yang berkaitan dengan air kencing. Eksperimen berkaitan dengan air kencing adalah satu eksperimen di mana kita bagi pelajar minum air yang mempunyai isi padu yang berbeza. Okey, kemudian kita akan ambil bacaan mereka selepas 2 jam tetapi bersyarat mereka tidak boleh melakukan aktiviti yang cergas. Okey, lepas itu barulah kita dapat membuat perbandingan siapakah yang akan menghasilkan lebih banyak air kencing yang kita buat eksperimen tu tadi. Siapa yang lebih banyak? Siapa yang lebih sikit dan siapa yang lebih banyak? Okey, alright. Yang seterusnya, kita nak cuba membuat soalan-soalan. Okey, soalan latihan. Okey, soalan latihan ni cikgu harap dah sedia. Ingat balik apa yang cikgu dah sampaikan tadi. Okey, tadi yang kita dah belajar pertama sekali adalah pembentukan bagaimanakah bentuk ginjal. Okey, di dalam ginjal tu terdapatnya apa? Okey, dalam ginjal ni kita adanya nefron. Okey, di dalam nefron tu terdiri daripada arteriole afferent, ada glomerulus, arteriole efferent, kemudian diikuti dengan adanya glomerulus. Okey, kemudian adanya kapsul Bowman. Kita berjumpa pula dengan tubul berlingkar proksimal. Lepas itu kita jumpa dengan liku Henle, kemudian tubul berliku distal dan yang terakhir adalah tubul pengumpul. Okey, daripada arteriol tadi, arteriol kita akan berjumpa dengan venule. Venule adalah vena yang paling kecil pada renal. Okey, pada ginjal Right. Lepas habis yang bahagian nefron, okey, kita tengok pula iaitu kita belajar pula berkenaan dengan saiz dia. Okey, bentuk saiznya adalah bentuk seperti kacang. Okey, bentuknya seperti kacang. Kemudian kita tengok pula di manakah kedudukan nefron. Kedudukan nefron ni dia duduk di dalam korteks dan juga medula. Okey, pada 2 bahagian. Okey, kemudian kita lihat pula bahagian seterusnya adalah berkenaan dengan bagaimanakah proses
proses yang berlaku di dalam nefron, iaitu antaranya adalah pertama sekali adalah proses penyerapan semula. Okey, kemudian kita ada proses pertama sekali adalah ultraturasan. Okey, keduanya adalah proses penyerapan semula dan yang ketiganya adalah proses rembesan. Okey, daripada tiga proses ini kita dapat perhatikan bahagian ultraturasan. Kenapa boleh berlakunya proses ultraturasan? Kerana adanya perbezaan diameter pada arteriol afferent dan juga arteriol efferent. Untuk penyerapan semula, dia adalah dua proses iaitu osmosis dan juga pengangkutan aktif. Okay, kemudian untuk rembesan tertumpu kepada tubul berliku distal dan juga tubul pengumpul. Okay, kemudian barulah kita masuk ke bahagian pengosmokawal aturan ginjal. Okay, sekarang bahagian pengosmokawal aturan ginjal, so kita ada dua keadaan iaitu pertama sekali perlu ada 4 benda yang kamu kena ingat. Pertama, stimulus yang ada. Okey. Kedua adalah dia mesti ada reseptor. Dan yang ketiga, perlu ada mekanisme pembetulan. Okey. Dan yang keempat adalah efektor. Okey. Kemudian daripada sini, kita akan kita lihat pula penghasilan air kencing. Okey. Jadi, cikgu harap kamu kena ingat benda-benda ini. Okey. Untuk soalan latihan yang cikgu hendak berikan kepada kamu, okay, yang pertama sekali adalah soalan ini adalah soalan latihan aras pengetahuan. Okay, kalau kita lihat, rajah di bawah ni menunjukkan bahagian di dalam sistem perkumuhan manusia. Okey, dia sistem perkumuhan manusia ni kita lihat ada beberapa bahagian di mana yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, okay, kapsul Bowman nefron tersebut terletak di bahagian berlabel mana? Okay, dia soalan yang tanya kapsul Bowman ni terletak di bahagian berlabel yang mana? Okay. Nombor 1 tu kalau kita lihat dia ni adalah kelenjar adrenal. Nombor 2 adalah bahagian korteks. Nombor 3 adalah bahagian medula. Nombor 4 adalah bahagian pelvis. Okey, di mana air kencing yang akan dihasilkan di sini dikumpulkan dibawa pergi ke ureter. Okey. Agak-agak kamu dia berada di mana? Okey, jawapan dia okey, dia berada di pada bahagian B iaitu di bahagian korteks. Okey, bahagian korteks. Jadi kita pergi pula ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ni aras pengetahuan. Okey, antara yang berikut, yang manakah adalah fungsi nefron? Okey, apakah fungsi nefron? Okey, yang kita tahu tadi fungsi nefron. Okey, jawapan yang diberikan adalah A, mengumpul air kencing daripada darah. Mengumpul air kencing Okey, yang B, menapis bahan buangan daripada darah. C, menyingkirkan karbon dioksida daripada darah. Singkir karbon dioksida. Okey, D, menyingkir bahan buangan secara terus daripada sel darah. Secara terus ni maksudnya directly lah, tak ada apa-apa penapis. Okey, agak-agak yang mana? Okey, jawapannya adalah B, iaitu menapis bahan buangan daripada darah. Sebab kita tahu yang terlibat dalam ni adalah pada nefron ni adanya glomerulus. Okey, ada arterial afferent. Okey, ada glomerulus, perbezaan diameter arterial afferent dan juga efferent. Okey, berlakunya proses ultraturasan. Di mana bahan ni akan masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey. Baiklah, soalan yang seterusnya kita lihat Ini adalah aras pengetahuan iaitu soalan struktur. Okey, aras pengetahuan bagi soalan struktur. Dia bagi rajah di bawah menunjukkan struktur satu nefron dengan salur darahnya yang berkaitan. Okay, apakah nama bahagian yang berlabel E, F, G dan H? Okey, kita lihat pada gambar rajah ini.
Kita tengok, kita kenali bahagian-bahagian dia. So, ini adalah bahagian arteri. Yang keluar daripada ni adalah arterial afferent. Okey. Dah dapat dah kan jawapan dia kan? Arterial afferent. Kemudian yang ini adalah glomerulus. Okey. Bahagian F adalah apa dia? Bahagian F ini adalah kapsul Bowman. Okey. So ini adalah tubuh berliku proksimal. Kemudian turun ni adalah liku Henle. Yang ini adalah tubuh berliku distal. So ini adalah tubuh pengumpul. Okey. Tapi bila ada ni, ini arterial afferent, ini adalah arterial efferent. Okey. Apabila semuanya berkumpul ni, dia keluar. Bila dia keluar pula, apakah nama dia? Kalau kat sini kita panggil dia vena. Vena renal. So ini panggil sebagai venule. Okey, jadi jawapannya adalah E adalah arterial afferent, F adalah kapsul Bowman, G adalah tubuh berlingkar distal. Okey, G ni tubuh berlingkar distal, dan H venule renal. Okey, ini adalah bahagian venule. Okey, soalan yang terakhir. Okey, rajah di bawah menunjukkan struktur satu nefron dengan salur darahnya yang berkaitan. Kita baca soalan dulu, jangan tengok gambar rajah lagi. Okey, namakan bendalir yang terdapat di dalam F. Yang kedua, terangkan bahan yang tidak boleh dituras melalui F. Yang ketiga, terangkan bagaimana bendalir ini terbentuk. Kenapa cikgu bagi awak baca soalan dulu? Sebab pelajar selalunya memanglah jarang nak baca soalan sampai habis. Okey? Jadi cikgu bagi awak baca dulu soalan, so barulah kita bagikan gambar rajah. So kita kaji gambar rajah ini. Okay, gambar rajah ini adalah gambar rajah yang sama seperti tadi, tetapi yang membezakannya sedikit, dia tanya namakan bendalir yang terdapat di dalam F. F ni adalah kapsul Bowman. Jadi, apakah bahan yang ada di dalam F? Okey. Cuba jawab. Apa yang ada dalam F? Dalam kapsul Bowman. Dalam buku teks ada jawapannya. Okey. Jawapan dia adalah plasma darah. Okey, plasma darah. Bukannya sel darah tu. Tak, plasma darah, benda yang warna kuning tu. Okey. Terangkan bahan yang tidak boleh dituras melalui F. Okey, bahan apa yang tak boleh terturas keluar, tak boleh masuk, tak boleh masuk dalam kapsul Bowman. Okey. Apa agak-agak? Yang kita tahu kalau kat glomerulus adanya darah. Okey, bila berlaku proses ultraturasan, so dia akan merembeskan keluar beberapa bahan. Okey, bahan yang tak boleh dituras tu apa? Okey, yang masuk tu adalah air, urea, garam. Okey, duduk dalam kapsul Bowman. Tapi yang duduk luar daripada kapsul Bowman tu apa? Okey, jawapan dia adalah bahan yang tidak dituras keluar adalah platelet, sel darah merah, protein plasma dan molekul besar seperti sukrosa dan juga kanji. Okey, dan yang ketiga, terangkan bagaimana bendalir ini terbentuk. Okey, bagaimana bendalir ini terbentuk? Okey, darah memasuki glomerulus akibat tekanan hidrostatik yang tinggi dan ianya memaksa sebahagian besar komponen darah terturas keluar daripada glomerulus ke dalam kapsul Bowman, dan proses ini kita namakan dia sebagai ultraturasan. Okey, sebelum tadi nombor 2 ni tadi, okey, bahan yang terturas keluar di dalam kapsul Bowman ni kita panggil dia sebagai hasil turasan glomerulus. Okey, jadi ini untuk bendalir yang terbentuk ni tadi, so disebabkan oleh akibat tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi komponen darah ni terturas keluar daripada glomerulus ke dalam kapsul Bowman melalui ultraturasan. Okey. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pembelajaran di sini pada hari ini kamu dapat gunakan dan dapat gunakan untuk pembelajaran kita seharian di rumah.
Okey, kerana kita bercuti sekarang ni. Okey. Dan cikgu harap kamu jangan fikirkan biologi ni susah. Okey, sebab cikgu selalu dengar, cikgu susahlah biologi ni susah. Okey, sebenarnya biologi tak susah. Biologi ni sebenarnya kacang je. Kalau kita faham apa yang perlu, sebab ianya berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey, dengan itu cikgu ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.